hari ni pelet dah sampai. Kayu pelet ni saya banyak guna untuk projek saya yang lepas. Untuk buat kabinet dapur, untuk buat kabinet bengkel, dan table saw DIY saya tu pun saya pakai kayu daripada pelet ni. Kayu pelet ni sebelum saya susun dekat rak kayu saya yang sekeping-sekeping tu, macam ni lah rupa asal dia. Dia ada kaki. Kita kena buka dulu dia punya kaki, baru jadi papan sekeping. Kayu pelet ni dia ada banyak jenis, jadi ramai orang keliru antara kayu pelet dengan kayu pine. Jadi dalam video ni saya nak kongsi apa beza kayu pelet dengan kayu pine. Okey, satu saya dah siap buka. Kaki yang ni, kayu yang dia pakai ni memang keras macam batu. Sebab tu paku ni lekat dengan kuat dan susah untuk cungkil. Kena guna banyak tenaga. Memang corak dia cantik. Tapi kayu yang ni biasa saya tak akan pakai sebab kayu dia ni keras sangat. Untuk proses untuk belah memang sangat susah. Kayu ni saya pernah belah. Konon-konon nak buat rak sejadah semua. Tapi bila belah, mesin saya ni berasap. Nak tolak pun tak lut. Mata mesin tu cepat tumpul bila pakai kayu ni. Memang sangat-sangat keras. Saya tak tahu dia pakai kayu apa, tapi untuk pelet, kaki dia ni kena pakai kayu yang keras macam ni. Baru boleh guna secara lasak. Okey, pelet dengan pine ni dua benda yang beza, yang ramai orang keliru. Pelet ni adalah satu platform ataupun kayu alas untuk angkat barang. Biasa pelet ni banyak guna dekat kilang untuk angkat barang berat pakai forklift. Kalau pine pula adalah jenis kayu. Yang ni contoh pelet. Pelet ni dia ada banyak jenis. Yang ni yang jenis pakai kayu. Dia ada 3 kaki macam ni. Jadi forklift akan sorong dia punya tu bawah ni untuk angkat. Jadi pelet yang saya guna ni adalah bekasan untuk hantar barang. Mungkin pelet ni daripada luar negara, nak hantar dekat negara kita, dia perlu ada satu tapak untuk mudah nak pindah-pindah. Dan barang dia ni akan lebih selamat bila ada tapak macam ni. Pelet yang saya dapat ni dia masih lagi elok macam baru, sebab yang ni baru sekali guna. Dia dah ambil barang, dia dah tak nak pakai kayu pelet ni. Jadi kalau benda ni pakai 2-3 kali memang akan nampak buruk dan kotor. Ada juga pelet ni daripada plastik. Biasa yang plastik ni untuk bawa barang banyak kali. Biasa dia orang akan bawa barang chemical, barang yang beracun. Kalau yang plastik yang macam tu kita tak boleh pakai, kita tak boleh recycle, bahaya. Dan yang pakai kayu ni pula ada banyak jenis. Ada yang pakai kayu plywood yang macam saya punya ni. Ada yang pakai kayu papan yang letak papan sekeping-sekeping macam tu. Untuk pine pula, yang ni contoh kayu pine. Dia ada corak yang cantik macam ni. Sebab pine ni adalah jenis kayu, jadi dia boleh datang dalam pelbagai bentuk. Contohnya, kayu pine yang saya dapat ni daripada pelet juga. Asalnya bentuk dia macam ni, dia lapis keping-keping dekat bahagian atas. Saya buka, jadi sekeping papan. Kalau dari kayu pelet ni, dia akan ada lubang paku macam ni. Dan kayu pine ni, ada jual yang jenis baru yang masih belum pakai lagi. Yang ni kita panggil pine dara. Kalau yang tu, grade dia ni beza dengan grade yang dari pelet ni. Kalau yang tu, grade untuk perabot. Dia lebih cantik, kayunya lebih tahan dan dia punya mata ni tak banyak. Kalau kita nak proses, kalau ada banyak mata macam ni, sangat-sangat susah. Untuk ketam ni memang sakit hati. Kalau kayu baru, dia tak ada lubang paku dan kayunya ni lagi bersih. Mudah untuk proses untuk jadi perabot. Dan dia ada banyak pilihan saiz. Sebab kayu pine ni kita ambil daripada pelet, sebelum ni dia dah guna untuk angkat barang berat, barang lasak. Jadi kayu yang ni dia mudah untuk terbelah, untuk pecah. Kalau dulu, masa kayu pine ni tengah meletup, ramai orang cari pelet yang pakai kayu pine ni. Yang macam saya punya ni. Untuk buat kabinet, untuk buat perabot-perabot dekat rumah. Sebab kayu ni memang sangat cantik bila kita dah proses. Tapi kalau sekarang, ramai tukang kayu dah mula beli kayu pine yang baru terus. Sebab sebenarnya untuk proses kayu pine ni sangat-sangat leceh. Banyak kerja. Dan kalau kita nak banding dengan kayu yang baru, lagi baloi pakai kayu yang baru. Sebab kalau kayu pine ni, biasa saiz dia ni
Paling panjang pun 3 kaki je. Kalau nak buat kerusi yang panjang, memang dah terhad. Yang ni kayu pine yang jenis papan sekeping macam ni. Dan yang ni kayu pine yang jenis plywood. Dia plywood tapi dia pakai jenis kayu pine. Jadi yang ni beza antara pellet dengan pine. Untuk guna pellet ni kita kena hati-hati. Tak semua pellet ni boleh guna untuk recycle, untuk guna perabot ke, untuk guna masak bakar ke. Sebab pellet ni guna untuk eksport. Dekat sana dia orang akan treat dulu kayu pellet ni supaya tak dimakan anai-anai. Sebab untuk eksport ni dia ambil masa yang lama untuk sampai ke negara kita. Jadi ada treatment dia ni yang jenis beracun, ada treatment yang jenis tak beracun. Biasa jenis treatment dia ni akan tulis dekat tepi kaki dia ni. Tapi pellet baru saya ni, saya tak jumpa dia punya marking tu. Biasa marking yang kita akan jumpa HT ataupun MB. HT ni adalah heat treatment. Treatment yang jenis ni dia tak berbahaya sebab dia tak pakai chemical. Kayu pellet ni dia akan panaskan pada suhu yang tinggi untuk matikan kuman. Biasa treatment yang jenis HT ni dia tak akan tahan lama. Lama-lama kayu kita ni akan ada anai-anai juga. Tapi yang ni yang selamat untuk kita recycle balik. Kalau MB ni, yang ni treatment yang jenis methyl bromide. Treatment yang jenis ni berbahaya untuk kita recycle balik. Sebab treatment yang ni dia pakai chemical. Biasa treatment yang jenis ni dia tahan lama. Jadi dekat kayu ni dia tak akan dimakan oleh anai-anai. Tapi kalau kita nak recycle balik untuk guna perabot, lagi-lagi kalau kita nak guna kayu pellet ni untuk bakar, untuk masak, sangat-sangat bahaya. Kalau macam kes saya ni, pellet ni tak ada marking, susah sikit nak tahu. Tapi biasa, kilang yang proses makanan, diorang akan guna pellet yang jenis HT. Sebab untuk bawa barang makanan, kita tak boleh pakai pellet yang jenis chemical. Jadi yang ni pellet yang saya dapat daripada kilang proses makanan. Saya dah yakin yang ni tak berbahaya, boleh recycle. Sebelum ni pun saya dah ambil dekat kilang yang sama. Sebelum ni saya dah tengok memang label dia heat treatment. Untuk harga pellet ni sebenarnya tak tentu sebab yang ni pellet recycle. Ada setengah kilang tu nak scrap je papan pellet ni. Jadi kita boleh ambil secara percuma. Kalau macam dulu pellet yang jenis pine ni tengah meletup, sekeping dia ni boleh cecah RM25. Tapi dulu saya pernah beli sekeping RM2. Cuma papan tu tak cantik dan buruk. Nak proses pun agak leceh. Kalau yang pellet saya dapat ni free sebab yang ni pellet daripada tempat kerja mertua saya. Biasa pellet ni kita akan jumpa banyak orang guna bila hari raya. Untuk kayu yang ni banyak orang guna untuk bakar lemang. Cuma kayu ni kita kena hati-hati. Kita kena pilih kayu yang jenis heat treatment. Yang tu lebih selamat untuk makanan. Jadi itu saja yang saya boleh kongsi dekat video kali ni. Pellet saya ni pun banyak lagi nak kena buka. Hari pun dah maghrib. Cakap banyak sangat, tak sempat siap kerja. Okey, jadi terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.